السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keampunan, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, insya-Allah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan orang yang belajar agama, menuntut ilmu agama, tapi ada satu sifat mazmumah yang tidak baik, iaitu masih lagi suka mencela orang lain. Jadi tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan orang yang melazimi majlis ilmu, yang melazimi dengan kitab-kitab agama, berada dalam majlis-majlis ilmu, zikir, mendalami ilmu agama, tafaqquh fid din, tapi pada masa yang sama dia ada lagi benda-benda yang tidak baik, kan, yang dia gagal untuk dia bersihkan daripada dirinya, sifat-sifat mazmumah. Jadi ini antara perkara yang kita nak pelajari, sebab kita tak mahu kita menjadi orang yang syok sendiri, kan. Kita rasa kita ni alim dah, kan, kita berilmu macam-macam yang kita mengaji, dengan kelas tafsirnya, dengan kelas tajwidnya, kelas hadisnya dan sebagainya, syarah kitab macam-macam, tapi kita gagal untuk menghayati akhlak yang baik, adab yang terpuji, yang juga dipentingkan oleh para salafus salih. Jadi kita nak menghayati kehidupan salafus salih itu pada keseluruhannya, bukannya hanya kita ambil ilmunya, tapi adabnya, syakhsiyah itu kita lupa, kan, kita mungkin terlepas pandang, overlook. Jadi ini antara perkara yang penting, iaitu para salafus salih, kan, para ulama, golongan mukhlisin, kan, orang-orang yang ikhlas, mereka ini mempunyai sifat-sifat yang baik, dan inilah yang kita ingin pelajari pada malam ini. Pada satu ketika, sebagaimana disebut dalam Raudatul Uqala, ada satu orang lelaki ni, dia keluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Dia mencela Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Tapi Imam Waqi' ni dia tidak respon, kan, dia tidak balas. Kalau macam zaman kita hari ni, orang tibai kita, balun kita cukup-cukup dalam Facebook contohnya, kan, dalam media sosial, WhatsApp, dalam grup WhatsApp dan sebagainya, dan kita mengambil sikap mendiamkan diri. Itu sebenarnya mencontohi apa yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Sehingga, kan, orang pakat tanya dia, pasal apa bila ada orang cerca kamu, ada orang mengeluarkan kata-kata nista, kan, mengeluarkan kata-kata kesat kepada kamu, kamu tidak menjawab kata-kata itu. Maka berkata Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala, dia kata, kita ni, dia kata, belajar agama, kan, kita ni belajar agama. Jadi kita belajar agama, tujuan dia untuk apa sebenarnya? Kalau kita mengambil tahu, kita respon benda-benda yang macam tu. Ini contoh
yang ditunjukkan oleh Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Imam Waqi' ni kalau tuan-tuan nak tengok, sebab kita nak menghayati akhlak kan para ulama, para salafus salih, kita nak tengok kenapa, apa yang ada dalam latar belakang dia, kehidupan dia, sehingga kan dia ada sifat-sifat yang baik yang macam ni, yang boleh kita contohi kan. Imam Waqi' ni adalah salah seorang ulama yang mana dia ni hidup dia dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tangtu tu nampak macam lebih kurang kita dah kan. Kita ni cukup suka dengan kuliah hadis, kita cukup suka mengaji kitab-kitab hadis, buku-buku hadis, kita cukup dengar, kalau dengar je ada kuliah-kuliah hadis, kita cukup suka. Jadi Imam Waqi' bin Al-Jarrah dia seorang ulama yang memang bergelumang dengan hadis. Dia seorang ulama yang bergelumang dengan hadis. Dan dia ni, sebahagian ulama kata dia lahir sekitar tahun 129 Hijrah. Walaupun ada pendapat yang kata dia lahir tahun 119, tak apalah, tapi sekitar itu. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian ialah mengikut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia kata Imam Waqi' ni memang dia bergelumang dengan ilmu ni sejak dia daripada dia kecil lagi. Daripada dia kecil dia memang bergelumang dengan ilmu, sehingga kan ada satu ketika anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, nama dia Abdullah kan, Abdullah bin Ahmad, maknanya anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Abdullah bin Ahmad dia kata apa dekat ayah dia? Dia kata untuk satu orang budak kan, satu orang kanak-kanak, apakah pada usia yang sesuai untuk dia mulai mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tanya kepada ayah dia. Dan kita tahulah bahawa Imam Ahmad bin Hanbal dia seorang founder, pengasas kepada satu mazhab yang mana mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini dikenali sebagai mazhab hadis. Jadi kalau kita tengok memang sesuai lah bila anak dia tanya dekat ayah dia, sebab ayah dia memang seorang yang bergelumang dengan hadis-hadis Nabi, maka dia tanya, pada usia bilakah satu orang budak ni sesuai untuk dengar hadis-hadis Nabi? Orang macam kita tuan-tuan kan, orang macam kita, pernah tak kita terlintas bila kita ada anak, kita besarkan anak kita, pernah tak kita terlintas sejak usia dia bila untuk kita mulai jinak-jinakkan dia, expose dia kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini antara benda yang jarang-jarang berlaku dalam kehidupan kita. Kan kita ni biasalah, kita tak ada fikir sangat strategi, plan macam mana anak kita ni macam mana. Kita tak ada. Kita banyak orang kita suka ikut flow. Kita tengok orang tu hantar dekat tadika kemas, hantar tadika kemas. Tengok orang jiran kita hantar kat pasti, hantar kat pasti. Kita ikut trend. Kan, apa yang ramai orang buat di kampung kita, macam itulah yang kita buat. Kita tak ada betul-betul well planning macam mana kita nak rancang anak kita ni. Jadi anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia tanya kepada ayah dia yang bergelumang dengan hadis ni. Dia tengok ayah dia bergelumang dengan hadis, dia kata, budak kecil pada usia bila yang paling sesuai untuk kita dedahkan dia dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ayah dia, Imam Ahmad bin Hanbal jawab, pada usia bila kita nampak dia dah boleh faham. Pada usia bila kita tengok dia boleh faham dan dia boleh hafal. Kan? Dia boleh faham dan dia boleh hafal. Lalu Abdullah bin Ahmad dia kata apa? Dia kata sebab ada satu orang ni yang mana dia berpendapat bahawa budak kecil belum boleh mendengar hadis kecuali apabila dia sudah berusia 15 tahun. Anak dia kata, dengan alasan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menolak penyertaan, participation oleh Al-Barra dan Ibnu Umar kerana menganggap dia ni masih kecil lagi dalam perang Badar. Oh, tak boleh, Ibnu Umar tak boleh pasal dia kecil lagi. Al-Barra pun tak boleh sebab dia kecil lagi. Kan? Lalu Imam Ahmad tak setuju. Kan, Imam Ahmad dia tak setuju. Dia kata bahawa pendapat sedemikian, dia kata tak betul. Dia kata pendapat itu tidak benar.
Maka dia kata boleh bagi anak-anak kecil untuk mulai mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sudah mulai boleh faham, bila kita bagi instruction kat dia, kita bagi arahan kat dia, dia boleh faham, maka pada ketika itu dia boleh mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Imam Ahmad bin Hanbal sebut nama Waqi' dengan Sufyan bin Uyainah, dan disebut juga nama ulama-ulama lain yang mana mereka ni daripada kecil sejak mulai boleh faham tu, mereka telah didedahkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan sekalian. Jadi ini antara benda yang kita kata strategi yang kita boleh guna. Kan mungkin ada di antara kita ni yang masih lagi ada anak yang kecil, kita boleh guna strategi ni. Kita tengok anak kita, dia membesar, pada ketika dia dah mulai faham cakap kita dedahkan dia dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi siapa-siapa yang dah tua, ya, yang dah terlambat ni, tak tahulah nak guna strategi mana ni, dah terlambat, anak kecil tak ada dah. Kan? Mungkin cucu lah kot. Kan? Mungkin cucu lah. Kan? Mungkin cucu, kita boleh mulai dengan cucu kita ataupun anak kita bila mereka sudah mulai faham. Jadi Imam Waqi' ni dia memang bergelumang dengan hadis sampai dia mulai mengajar hadis pada usia dia 30 tahun. Jadi banyaklah cerita berkenaan dengan Imam Waqi' ni. Jadi kalau kita lihat kepada approach yang dilakukan oleh Imam Waqi' ini, maka kita banyaklah benda yang kita boleh pelajari. Jadi sampai tahap Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan tuan-tuan tahu Imam Az-Zahabi dia karang satu kitab yang terkenal, Siyar A'lamin Nubala. Dia kata apa? Dia kata Waqi' ni, dia puji Waqi'. Dia kata Waqi' ni, dia kata dia adalah suatu orang imam ikutan manusia, dia seorang hafiz, dia seorang yang banyak meriwayatkan hadis, dia seorang ahli hadis dari bumi Iraq, dan dia merupakan seorang imam ulama yang menjadi ikutan ramai ulama-ulama lain. Maknanya dia ulama dan murid-murid dia juga adalah ulama-ulama. Ini kehebatan yang dipuji oleh Imam Az-Zahabi kepada Waqi'. Dan kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, banyak lagi apa yang menjadi teladan yang boleh kita pelajari. Termasuklah Imam Waqi' ni juga satu orang ulama yang dikenali sebagai ulama yang tidak suka meminta-minta dengan orang lain. Kadang-kadang kita tuan-tuan sekalian, kita kenal orang walaupun dia alim, walaupun dia mengajar agama, dia satu orang yang kita kata terkenal dalam masyarakat kita, dia pimpin kita dan sebagainya, tapi perangai suka meminta tu ada. Kan, dia suka minta bantuan itu, minta bantuan ini. Tapi ulama-ulama dahulu seperti Imam Waqi', dia memang dikenali sebagai satu orang yang suka mengelak daripada meminta-minta dengan orang. Jadi ini antara sifat-sifat yang terpuji, sifat yang bagus yang ada kepada Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Baik, itu contoh yang ditunjukkan oleh Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala. Contoh yang kedua adalah contoh yang ditunjukkan oleh Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Kan? Asy-Sya'bi ni, dia juga macam ulama lain lah. Kan? Ada orang tak setuju. Kalau setakat tak setuju tu tak apa, tapi kutuk. Kan? Kutuk. Jadi tuan-tuan jangan rasa down apabila ada orang kutuk kita, kan? Ada orang cela kita. Tu benda biasalah. Kalau zaman kita sekarang ni apatah lagi kan. Sebab kutuk melalui media sosial ni sedap. Pasal apa sedap? Sebab kawan tu tak ada depan kita. Tu yang sedap tu. Kalau ada depan tu mungkin tak berani sebab badan dia lagi besar ke apa kan. Nanti kena penampak ke, kena tumbuk ke apa. Tapi sebab orang tu tak ada depan kita dan dia pun mungkin tak tengok lagi masa tu, kita pun sedap duk kata orang. Dan sebab tu kalau tuan-tuan tengok celaan zaman moden ni teruk tuan-tuan. Kesan ni sangat teruk sebab dia menyeluruh. Kan dia boleh sampai seluruh pelosok dunia. Pergi mana pun dia boleh sampai. Dengan internet sekarang ni. Kan? Dan orang boleh tulis, orang boleh buat gambar macam-macam, boleh buat video macam-macam, nak perkena kita, nak kata kat kita, nak balun kita. Jadi benda-benda yang macam ni berlaku
Dan kita kena ambil pendirian yang sama yang diambil oleh ulama-ulama zaman dulu. Contohnya ialah Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Siapa dia Asy-Sya'bi, tuan-tuan? Asy-Sya'bi ni satu ulama ataupun kibar di kalangan tabi'in, tokoh di kalangan tabi'in. Asy-Sya'bi. Jadi Asy-Sya'bi, orang yang hebat macam Asy-Sya'bi pun orang duk kata juga kat dia. Orang duk tibai, duk kata, maki hamun dia apa semua. Maka orang ramai tanya kepada Asy-Sya'bi, pasal ni ramai sangat orang duk kata ni, duk balun macam-macam ni. Apa jawapan engkau, respon engkau kepada benda yang orang duk kata macam-macam kepada engkau? Maka apa kata Asy-Sya'bi? Asy-Sya'bi kata, in kunta sadiqan. Dia kata apa? Dia kata, jikalau kamu ni betul, kamu ni benar, in kunta sadiqan, kalau kamu ni betul, benda hak kamu cakap tu ada justifikasinya, justified. Dia kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa aku. Dia kata, kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa aku. Jadi bila orang kata kat kita dan benda yang orang kata tu betul, maka Asy-Sya'bi kata apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa aku. Dia kata, wa in kunta kadhiban, dia kata, tapi jika sekiranya kamu bohong, benda yang kamu cakap tu fitnah, defamation, benda yang tidak ada asas, bukan benda yang benar, maka Asy-Sya'bi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa engkau. Cuba tuan-tuan tengok, kan, orang macam Asy-Sya'bi, dia bukanlah satu tindakan pertama dia untuk melaknat orang, kan, untuk balas kata-kata itu dengan kata-kata yang buruk dan sebagainya, tapi dia suka minta keampunan daripada Allah Ta'ala, keampunan untuk diri dia sendiri dan keampunan untuk orang tu. Manakala aku salah, kan, kalau kita salah, benda yang orang cakap tu betul dan kita salah, maka kita mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kan? Sebab kita adalah hamba Allah yang mana buat silap ni, semua orang buat silap kecuali Nabi. Jadi kita ni semua buat silap. Maka kalau benar apa yang orang cakap tentang diri kita, tentang keburukan kita, kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Tapi kalau orang tu dia tipu, maka kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang buat fitnah kepada kita. Ini akhlak, kan, yang ditunjukkan oleh Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Asy-Sya'bi ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia punya latar belakang dia, kan, latar belakang dia, para ulama sebut dia ni banyak meriwayatkan hadis. Contohnya dia banyak meriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ibnu Abbas, kan, radhiyallahu anhuma, daripada Abu Hurairah dan sebagainya. Asy-Sya'bi ni satu orang ulama yang alim dalam bidang fiqh dan bidang fiqh, kan, seorang yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi dan satu orang yang memang dianggap sebagai ulama tabi'in. Sebab tabi'in dia bukan semua ulama, kan, tabi'in bukan semua ulama. Ada tabi'in yang bukan ulama dan ada tabi'in yang merupakan ulama dan dia kibar tabi'in, dia tokoh tabi'in. Saya ingat kalau tuan-tuan baca tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kan, rahimahullahu ta'ala, dia cerita tentang, kalau saya tak silap lah, dalam kitab Fiqhul Awlawiyat, kan, dalam kitab dia Fiqh of Priorities, fiqh keutamaan, dia nak cerita benda apa yang patut kita bagi keutamaan, benda apa yang patut kita kemudiankan, apa semua itulah. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ceritalah tentang apa dia dosa yang besar, dosa yang kecil, benda yang penting, benda yang tidak penting, amal soleh apa yang patut kita bagi priority, amalan soleh apa yang kita patut kemudiankan dan sebagainya. Maka dalam buku Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia sebut nama Imam Asy-Sya'bi, dia sebut nama Asy-Sya'bi, tokoh tabi'in ni. Pasal ada orang dia tanya kepada Asy-Sya'bi pasal isteri iblis nama apa, kan, isteri iblis nama apa. Asy-Sya'bi dia kata apa? Dia kata, aku tak tahu. Dia kata isteri iblis nama apa, sebab masa dia kenduri kahwin dia tak jemput aku. Asy-Sya'bi kata pasal masa dia kenduri kahwin dia tak jemput aku.
dia menempelak orang yang tanya sebab soalan tu sia-sia. Yang kita nak bergaduh, nak tahu sangat pasal nama isteri iblis tu nama apa, buat apa? Macam setengah orang dia suka sangat kalau boleh cerita siapa dia nama budak perempuan, adik-beradik perempuan kepada Qabil dan Habil, nama Iklimah ke, nama apa ke. Tuan-tuan tahu nama dia Iklimah ke, tuan-tuan tak tahu nama dia Iklimah ke, ataupun nama lain dan sebagainya, dia tidak menambah dan tidak mengurangkan keimanan kita kepada Allah. Dia tidak menjejaskan dan tidak menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau nama-nama dan cerita-cerita macam tu dia datang daripada sumber Israiliyat. Jadi kita ni jangan silap bagi prioriti dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang kita bergelumang dengan ilmu tu bagus dah. Kan kita bergelumang dengan ilmu tu bagus. Tapi dalam bab berbakti kepada ibu kita, kita ketinggalan. Kan berbakti buat baik kepada ayah kita, kita ketinggalan. Ini salah. Kan saya pernah sebut beberapa kali dalam kuliah, ada satu orang pakcik, dia datang jumpa saya, dia menangis, dia keluar air mata tuan-tuan, dia duk cerita pasal anak dia. Dia kata anak dia kata macam ustaz lah. Dia kata macam ustaz. Dia tunjuk kat saya. Dengan pakai kopiahnya, dengan pakai serbannya, dengan suka pergi masjid, dengan kuliah ilmu apa semua. Tapi kalau dia bercakap, kalau dia buka mulut bercakap dengan saya, mana ayah dia lah. Kalau dia bercakap dengan saya, mesti menyakitkan hati dia lah. Mesti menyakitkan hati. Jadi ini contoh orang yang silap dari segi keutamaan. Dia rasa bila dia dah mengaji ilmu agama, dia faham dah banyak hadis, maka dia mesti perbetulkan ayah dia. Kan dia mesti perbetulkan ibu dia. Niat untuk memperbetulkan ayah tu bukan salah, itu betul. Tapi kadang-kadang kita terlalu agresif. Kan? Kita sampai lupa orang yang kita nak tegur tu, yang kita nak bagi nasihat tu, dia adalah ayah kita. Dia adalah ibu kita. Maka bila dia adalah ayah kita, dia adalah ibu kita, cara kita bimbing, cara kita nasihat dan cara kita bagi panduan mesti berbeza dengan orang yang di bawah kepimpinan kita. Takkan kita nak pimpin anak kita sama sebagaimana kita pimpin ayah kita. Lain. Dia takkan sama tuan-tuan. Dia takkan sama. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Kalau anak kita dia tak mau makan ubat, senangnya betul tak? Pegang mulut dia, bubuh ubat tu, ataupun tarik telinga sikit, makan ubat. Degil sangat. Ayah kita, boleh tuan-tuan pergi tarik telinga dia? Boleh? Mana boleh? Kita nak tarik telinga ayah kita, tak boleh. Kita nak pegang mulut mak kita pun tak boleh. Kita nak tinggi suara pun tak boleh. Kan? La taqul lahuma uffin, berkata pun tak boleh. Maksudnya menyinggung perasaan dia walaupun niat kita baik. Tapi kalau dengan anak kita, kita jegil mata sikit bagi dia takut, dia suruh dia makan ubat. Maka dia berbeza dalam kita nak memandu kan orang tua kita dengan kita bimbing anak kita, berbeza tuan-tuan. Kita tak boleh buat seolah-olah itu ada persamaan, tak boleh. Baik. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, Asy-Sya'bi ni memang satu orang ulama yang memang dia mempunyai banyak kelebihan lah. Muhammad ibn Sirin, dia bagi tahu, dia bercakap dengan Abu Bakar Al-Huzali, dia kata apa? Dia kata engkau mesti melazimi, engkau mesti melazimi Asy-Sya'bi. Pasal apa? Sebab dia kata Asy-Sya'bi ni masa zaman sahabat Nabi ramai lagi hidup. Dia tabi'in. Bila dia tabi'in, dia sempatlah hidup dengan sahabat-sahabat Nabi. Itu tabi'in. Dia kata zaman Asy-Sya'bi bagi fatwa, masa tu masih ramai lagi sahabat-sahabat yang berdekatan. Itu menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Jadi banyak pengiktirafan yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Jadi dengan sebab tu kita tuan-tuan sekalian, kalau kita boleh ikut contoh yang dipamerkan oleh
Asy-Sya'bi baguslah kan. Macam dia katalah, in kunta shadiqa, kalau engkau ni betul, benda yang kau cakap tu betul, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah dosa aku kan. Kalau orang tegur kita, kita buat silap, kita patut tunjuk kita ra'i teguran tersebut. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kalau kita sombong, kita angkuh dan kita tak mau terima kebenaran, kita tak suka orang tegur kita, cuba tuan-tuan bayang kalau sampai satu masa orang tak mau dah tegur kita, apa akan jadi? Saya selalu pesan dekat anak-anak saya. Biasalah anak-anak kita ni, bila zaman dia orang remaja dulu, anak saya yang sekolah tinggal seorang je lagi, hak lain semua dah melepasi zaman persekolahan. Zaman mereka sekolah dulu, biasalah kadang-kadang kena marah lah, cikgu marah lah, kawan-kawan bergaduh dengan kawan-kawan, macam-macam lah, kena pulau lah, kena bully lah, macam-macam cerita yang berlaku di kalangan para pelajar yang bila dia berhadapan dengan zaman persekolahan tu, macam-macam lah kan. Jadi saya kata dekat anak-anak saya kata, kalau kawan kita tegur kita, dia marah dekat kita pasal kita buat silap, dan kita tahu benda yang dia cakap tu betul, memang kita silap, ataupun cikgu sekolah dia marah dekat kita sebab kita buat silap kan, homework yang kita buat tu kita buat, bukan tak buat tapi silap, kita patut seronok, kita patut bersyukur sebab ada orang nak tolong tunjuk kesilapan kita. Saya tanya ke anak saya kata, bila kita buat silap tu maksud dia apa? Silap tu maknanya silap lah, maknanya benda yang mesti kita perbetulkan, kita mesti buat correction. Siapa-siapa yang waras akal fikiran dia mesti mengakui bahawa kesilapan mesti diperbetulkan, baru kita untung. Kalau kesilapan yang kita buat kita tidak perbetulkan, kita rugi. Saya tanya anak saya, betul tak? Dia kata betul. Saya kata macam saya juga, bila kita mengaji di peringkat degree, peringkat masters, peringkat PhD, setiap kali kita buat silap memang supervisors akan tegur kita. Walaupun kita berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, supervisors akan tegur kita. Tapi kalau kita mengharapkan supervisors tidak tegur kita, maka itu satu malapetaka. Itu satu malapetaka. Tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan bawa kereta silap, tuan-tuan tak mau orang tegur, kan nak orang tegur. Kita nak orang tegur kita, betul tak? Kita masuk lane yang salah, kita nak orang horn kita nak orang bagi high beam kat kita supaya kita tahu kita silap. Tapi cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan buat kesilapan, bawa kereta, tak ada seorang pun menegur kesilapan kita, apa yang akan berlaku? Accident lah, betul tak? Akan berlaku kemalangan. Maka sebab tu hidup kita beragama ni, kita mesti bersyukur kalau ada orang yang ingin menegur kesilapan kita, dia nak perbetulkan kesilapan kita, kita kena bersyukur. Maka sebab tu tuan-tuan, in kunta shadiqan, kan, kalau benda yang kamu cakap tu betul, kamu tu memang betul, aku ni memang salah, maka aku mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala atas kesilapan yang aku lakukan. Itu Asy-Sya'bi kan. Tapi kalau engkau bohong, wa in kunta kadziban, kalau engkau bohong, maka aku mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan kesalahan engkau. Jadi itu sikap yang patut kita teladani. Dan sebenarnya cercaan ni tuan-tuan bukan sahaja berlaku kepada para ulama, tapi dia berlaku kepada ketua, kepada semua para ulama ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau dalam surah Sad ayat yang keempat itu Allah Taala sebut, wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab, kan, sampai orang kafir ni, musuh ni, dia kata bahawa ni seorang ahli sihir yang menipu, yang banyak duk menipu orang. Padahal Nabi kita ni daripada zaman dia muda lagi, dia memang dikenali sebagai orang yang amanah, sehingga dipanggil sebagai Al-Amin, seorang yang amanah. Tapi dengan sebab risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita, maka masyarakat
Quraisy, golongan musyrik tidak boleh menerima hakikat tu. Lalu mereka mencela Nabi dengan pelbagai tuduhan yang dibuat-buat, yang direka-reka, sampai kata Nabi ni hadza sihrun kadzab, kan ini adalah tukang sihir yang banyak melakukan penipuan. Ini antara benda yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dimaki hamun, orang keluarkan kata-kata kesat kepada kita, cara kita nak pujuk diri kita, kita kena ingat benda yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang memang proven satu orang yang baik, kan, yang terbukti satu orang yang sampai orang kafir pun mengakui kebaikan baginda, pun Nabi tetap dilemparkan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata dusta dan sebagainya, maka apatah lagi orang macam kita yang tidak terbukti apa-apa pun. Jadi kita kena perbetulkan sikap kita yang macam ni, kan. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan, kita sebagai orang yang menuntut ilmu agama, kan, kita yang bergelumang dengan ilmu, nak kata bergelumang tu tidaklah bergelumang, tapi yang kita kata kita ni hampir setiap hari kita menghadiri majlis ilmu, kita tak boleh expect semua orang akan suka kepada kita, kan. Kita tak boleh target semua orang akan suka, akan puji kita, tak boleh. Mesti akan ada orang yang akan cela kita, mesti akan ada orang yang tak suka kepada kita, walau kita buat baik macam mana sekalipun. Tuan-tuan, buatlah baik macam mana sekalipun, tetap akan ada orang yang takkan suka dengan kita. Baik. Maka antaranya ialah benda yang kita boleh tengok apa yang diberi nasihat oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata ma ahadun. Imam Syafi'i kata tak ada lah, kan, setiap individu illa walahu, dia kata tak ada, setiap individu tu mesti, kan, setiap individu mesti ada orang yang suka kat dia dengan orang yang benci dia. Tuan-tuan, saya sendiri mesti ada orang yang suka kat saya, orang yang benci saya. Tuan-tuan pun sama, mesti ada orang yang benci tuan-tuan, mesti ada orang yang suka tuan-tuan. Takkan ada orang yang semua orang sayang kat dia, tak ada. Ke ada? Tak ada, kan? Tersebutlah pemimpin politik ke, pemimpin agama ke, tok guru ke, tuan sebutlah siapa dia, pemimpin atasan ke, orang bawahan, rakyat marhain, rakyat jelata ke, sebut nama satu orang, nescaya akan ada orang yang suka kat dia, pada masa yang sama orang tak suka kat dia. Jadi Imam Syafi'i kata setiap individu pasti ada orang yang sayang dekat dia dan ada orang yang benci dekat dia. Dan dia kata benda ni, dia kata pasti terjadi. La budda min zalik, dia kata tak dapat tidak, macam tu lah, mesti terjadi macam tu. Imam Syafi'i kata, maka jalan bagi kita macam mana? Dah kita tahu diri kita ni mesti ada orang suka kat kita, pada masa yang sama ada orang tak suka kat kita. So kita nak buat macam mana? Apa solution dia? Imam Syafi'i kata solution dia ialah hendaklah kita sentiasa bersama-sama dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok siapa yang kita tengok orang ni memang satu orang yang taat kepada perintah Allah Ta'ala, maka kita kena berkawan dengan dia. Itu cara dia, kan? Kita nak gembirakan hati semua orang, itu mustahil. Jadi cara kita nak minimize, kan, nak meminimalkan kesan daripada apa yang orang bagi reaksi kepada kita, cara dia ialah kita berada dalam lingkungan orang-orang yang saleh, kan, orang-orang yang baik, yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi contoh yang disebut oleh seorang tokoh ulama di dalam mazhab Zahiri, kan, Imam Daud Al-Zahiri, antara kita kata ulama kanan
dalam mazhab Zahiri, tokoh besar yang nama dia seringkali dipetik oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah Imam Ibn Hazm. Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Ibn Hazm ni tuan-tuan, walaupun kita kata mazhab Zahiri ni boleh kata pupus lah kan, boleh kata pupus, tapi tuan-tuan tengoklah dalam fatwa-fatwa ulama dalam negara kita, nama Imam Ibn Hazm ni kerap muncul. Maknanya tulisan dia sangat relevan, walaupun mazhab dia boleh kata ramai orang tinggal dah. Mazhab dia ni dengan mazhab Al-Auza'i dan sebagainya boleh kata orang tinggal dah. Tapi walaupun mazhab tu boleh kata hampir pupus, walaupun nak kata pupus mungkinlah, tapi dia salah seorang ulama tokoh dalam mazhab Zahiri yang masih relevan sampai sekarang. Apa kata Imam Ibn Hazm? Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, dia kata, man qaddara annahu yaslamu min ta'nin nas wa aibihim fahuwa majnun. Dia kata siapa-siapa yang expect atau yang menyangka bahawa dia boleh selamat daripada celaan manusia, dia rasa dia boleh selamat daripada celaan manusia, fahuwa majnun, maka dia ni orang gila. Imam Zahiri kata, Imam Ibn Hazm kata, siapa yang rasa tak ada orang cela dia, tak ada orang kata maki hamu, tak ada orang kata buruk negatif pasal diri dia, maka Imam Ibn Hazm kata fahuwa majnun, dia tu gila. Maknanya kita kena tahu, kita kena jangka, mesti ada orang kata kita macam-macam. Sebab tu saya, bila anak-anak saya dia duk mengadu hal, bila dia ada masalah dan sebagainya, saya kata ke anak-anak saya kata, tunjuk dekat ayah siapa dia dalam dunia ni yang tak pernah ada orang cakap buruk tentang dia, yang tak pernah orang cakap buruk tentang dia. Ada tak? Bagi tahu, tak kiralah siapa. Kan, orang kafir ke, orang Islam ke, ulama ke, orang jahil ke, artis ke, artis tak boleh cerita lah, lebih-lebih lagi. Cerita siapa dia, saintis ke, siapa dia, yang tak ada orang pelekeh dia, tak ada orang duk hina dia, tak ada orang cakap benda negatif tentang dia, tunjuk. Saya challenge anak saya, bila dia mengadu, dia duk sedih, bila ada kawan duk kata dia gini-gini apa semua, saya kata tunjuk, mana dia. Jawapan dia tak ada. Fahuwa majnun, engkau akan jadi gila kalau engkau nak expect orang ni cakap benda elok je pasal engkau. Tak ada, benda tu mustahil boleh berlaku. Kita buat apa pun tuan-tuan, orang tetap akan bagi komen yang macam-macam. Maka dengan sebab tu Imam Ibn Hazm kata, janganlah duduk anggap, duduk mengharapkan orang takkan cakap benda buruk tentang kita. Mesti ada. Maka dengan sebab itu, apa yang dipesan oleh para ulama ialah kita hendaklah menyampaikan dakwah kita, kan? Orang nak kata apa, lantak dia, kita terus jalan. Sekarang, istilah sekarang ni move on. Kita move on, kan? Orang nak kata apa, orang nak komen apa, biarlah kat dia, kan? Kita tidak terjejas, kita jangan down dengan komen-komen yang macam tu. Kita sampaikan dakwah kita, kita bagi nasihat dan sebagainya, kita tetap teruskan perjalanan kita. Dan antara benda yang bagusnya ialah kita banyakkan bersabar, kan? Akhlak salafus salih ialah sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jikalau kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama. Nak balas balasan yang sama, akan tetapi jikalau kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi agama kita dia bagi peluang. Kalau kita nak balas, boleh. Tapi make sure misluh, sama. Kan? Kalau terlebih, dia jadi zalim. Semalam, saya kuliah semalam tajuk ni lah. Kalau kita balas sama, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh balas.
Tapi syarat dia sama. Tapi kalau terlebih, tak boleh. Pasal itu akan menzalimi orang tu. Tapi ada ketikanya kita boleh terlebih. Walaupun secara umumnya tak boleh balas terlebih. Tapi ada tak masa kita boleh balas terlebih? Boleh tak? Ada tak masa? Fikir sekejap. Jawapan dia ada. Jikalau kita bimbang, kalau kita tak halang dia, dia akan menzalimi kita. Contoh apa dia, tuan-tuan? Contoh orang masuk rumah kita tengah malam. Na'udzubillah. Dia masuk rumah kita pukul 3 pagi, 4 pagi, kita tidur. Tutup semua lampu. Sebab semua orang tidur, betul tak? Masa kita tidur, kita dengar ada orang pecah masuk rumah kita. Kita dengar orang pecah masuk rumah kita. Nak tanya, kalau tuan-tuan dengar ada orang pecah masuk rumah tuan-tuan, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan duk teringat Allah Ta'ala kata bimith, kena bagi sama ni. Kena cek dia bawa pisau ke tak. Pisau panjang mana, nak kena ukur supaya ambil pisau sama. Boleh tak lagu tu? Gila, tuan-tuan. Fahuwa majnun. Engkau gila. Kan? Orang yang lagu tu gila, tuan-tuan. Mana ada masa kita nak ukur dia bawa golok panjang mana ke, dia bawa pistol ke, bawa senau. Kita tak tahu sebab tengah malam. Maka sebab itu dalam undang-undang civil pun sama, undang-undang syariah pun sama. Dia panggil private defense. Private defense ni termasuklah self defense, mempertahankan diri kita, nyawa kita, dan mempertahankan harta benda kita. Jadi orang tu masuk, dia perampok. Dia akan ambil harta kita dan dia boleh membunuh kita. Dia boleh mencederakan kita. Macam-macam dia boleh buat. Maka pada masa itu, kalau kita tembak dia dan dia mati, maka kita tidak dikenakan hukuman. Kita tidak dihukum atas dakwaan kita bersalah bunuh orang. Pasal apa? Kerana apa yang dia buat memang kita tak ada pilihan. Betul tak? Kita tak ada pilihan. Kita tak boleh. Kita tak ada masa dah nak cek dia bawa apa. Maka kita boleh pertahankan diri kita, tembak dia mati-mati. Sama dengan satu video yang tular baru-baru ni. Satu driver bas, dia bawa bas, tiba-tiba satu budak remaja ni, badan dia kurus je, bukan besar pun. Yang driver bas tu badan dia memang nampak macam peninju, macam tu, badan sedap tengok. Jadi budak remaja ni dia kurus je. Dia masuk bas tu, dia ugut driver bas tu supaya serah semua duit collection hari tu. Driver bas tu tak mau bagi. Dia tumbuk driver bas tu, tuan-tuan. Dia tumbuk 2-3 kali. Driver bas tu balas balik, tuan-tuan, lunyai budak tu. Lembek. Pasal apa? Sebab driver bas tu kalau tuan-tuan tengok cara dia tumbuk, saya rasa dia ni memang memang biasa dengan benda tu, tuan-tuan. Kalau kita tak tumbuk sampai dia lembek, tuan-tuan, kita bimbang. Dia boleh tikam kita, dia boleh buat macam-macam. Maka ada ketikanya kita boleh buat terlebih. Tapi bukan semua keadaan. Yang tu tuan-tuan kena hati-hati. Maka sebab tu, tuan-tuan, benda-benda yang macam ni, agama bukanlah satu agama yang mengongkong kita sehingga kita langsung tidak boleh membalas dan sebagainya. Jadi kita nak balas, kita boleh kena tengok. Samalah juga bila orang tuduh kita macam-macam, bukan semua keadaan kita kena senyap. Kan, bukan semua keadaan. Kalau dia buat fitnah sehingga boleh menyebabkan orang percaya fitnah tu, boleh merosakkan reputasi kita, kan, nama baik kita, maka agama membenarkan kita untuk ambil hak kita. Apa dia? Saman dia sebagai contoh. Tapi tuan-tuan kena buat perkiraan lah. Adakah berbaloi kita ambil legal action against him, terhadap dia, ataupun lebih baik kita senyap. Kena study lah. Baik kita ambil tindakan ataupun macam mana. Tapi agama membenarkan tuan-tuan untuk ambil tindakan undang-undang. Boleh saman dia supaya jadi pengajaran dan untuk orang ramai tahu bahawa apa yang dia tuduh, yang dia kata kepada kita itu adalah fitnah semata-mata. Jadi itu jalan yang boleh kita pilih. Jadi sidang hadirin mukminin setakat itu, mudah-mudahan ada sedikit sebanyak pelajaran yang kita boleh ambil, dan hendaklah kita menjadi satu orang yang bila kita menerima pelbagai tuduhan, kita jangan cepat emosi, jangan kita terlalu ikut
rasa marah, supaya kita tidak terlajak dalam mengambil tindakan terhadap orang yang melontarkan pelbagai kata-kata nista kepada kita. Yang paling bagus, kita mengikuti akhlak peribadi para ulama dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan sebaik-baik pahala kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.